penerangan mengenai ilmu dan amalan tarekat, khususnya tarekat, ilmu dan amalan tarekat yang telah diijtihadkan oleh para ulama tasawuf adalah lengkap, sebagaimana amalan-amalan lain dalam ilmu fiqh telah lengkap kerana diijtihadkan oleh para ulama fiqh, para fuqaha. Jadi begitulah juga ilmu dan amalan tarekat ini lengkap kerana telah diijtihadkan oleh para ulama tasawuf yang memang alim di bidang tasawuf. Kerana itulah lengkap. Apa yang saya maksudkan tuan-tuan, hendaklah kita memandang bahawa ilmu dan amalan tarekat ini lengkap, sebagaimana ilmu dan amalan lainnya dalam Islam. Kerana ada ramai orang Islam menganggap ilmu dan amalan tarekat ini tak lebih daripada berzikir, berwirid saja, berzikir, berwirid saja. Sebenarnya anggapan seperti itu adalah salah. Saya sendiri pun pada satu masa dulu sebelum masuk dan belajar ilmu tarekat ni, saya anggap pun tarekat ni tak lebih dari berwirid dan berzikir. Jadi kalau setakat itulah yang kita tahu, tarekat itu hanya berwirid berzikir, kita pun dah berwirid berzikir. Kerana itulah orang ramai tak sibuk nak belajar tarekat. Alah, tarekat ni berwirid zikir la ilaha illallah, Allah Allah, itu juga kita dah buat pun. Bukan macam itu sebenarnya. Ilmu dan amalan tarekat ini adalah ilmu dan amalan yang telah diijtihadkan oleh para ulama tasawuf, maka lengkap, dilengkapi dengan prinsip-prinsipnya. Maknanya kalau seorang yang belajar ilmu tarekat mestilah menjaga dan memenuhi kehendak-kehendak prinsip-prinsip ilmu tarekat itu. Jadi kalau kita telitikan prinsip-prinsip ilmu tarekat itu dan dipegang teguh oleh pengamalnya, insya-Allah nampaklah perbezaan yang ketara antara wirid biasa dengan wirid zikir dalam ilmu tarekat. Bukan itu saja, dalam kuliah yang lepas pun saya sudah terangkan, ada mekanisme kawalan macam mana ahli tarekat ni supaya tidak terbabas melanggar apa itu prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariat. Semuanya lengkap. Dan ada apa tu pimpinan, dan ada amalan-amalan yang tertentu yang tidak ada di luar daripada tarekat. Dalam keterangan yang lepas saya telah terangkan beberapa prinsip ilmu tarekat. Antaranya ialah takwa dan peningkatan takwa itu sendiri. Berarti kalau kita ikut tarekat, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita. Dan ini yang penting. Sebab itu dianggap karamah yang terbesar dalam tarekat itu ialah apabila seorang itu boleh istiqamah di dalam amalan, istiqamah dalam takwa. Itu karamah yang terbesar. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tasawuf, itulah bukan kekeramatan mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tidak. Kalau perkara yang luar biasa yang dikatakan keramat itu tak dapat pun tak apa. Kerana apa? Tujuan utama, prinsip utama ilmu tarekat ialah takwa dan peningkatan takwa, sehingga dikurniakan oleh Allah apa itu istiqamah dalam ketakwaan. Ini baru satu prinsip yang saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, berdasarkan kepada sambungan ketah kerja. Ada 13 prinsip ilmu tarekat yang malam ni tak perlulah saya nak ulang. Cuma saya nak menambahkan satu lagi prinsip
yang dianggap penting juga di dalam ilmu tarekat, yang jarang orang ramai mengetahuinya, tapi kadang-kadang dengar, yaitu khalwat, uzlah dan khalwat. Setengah tarekat ada mengamalkan, mengajarkan ya, uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat. Uzlah dan khalwat ni adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah di dalam Islam, diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi kepada setengah sahabat. Tadi saya bacakan satu ayat ni. Satu ayat, iaitu ayat yang ke-8 daripada surah Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dalam ayat ini ada dua perintah daripada Allah. Yang pertama, perintah supaya kita berzikir, menyebut, ulang-ulang sebut dan mengingat nama Allah. Allah, 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 Allah. Biasanya sepanjang hari, sepanjang malam, kebanyakan waktu terus berzikir. Kemudian yang kedua, wa tabattal ilaihi tabtila. Perintah kedua ialah Allah perintahkan kita supaya kita tabtil kepada Allah dengan sebenar-benar tabtil. Sengaja saya tidak terjemahkan tabtil ni, kerana kalau diterjemahkan kurang tepat maknanya. Jadi perintah Allah yang kedua ialah Allah memerintahkan kita semasa kita berzikir itu hendaklah kita tabtil kepada Allah dengan sebenar-benar tafsir. Imam Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran, dia menjelaskan makna tabtil kepada Allah dengan sebenar-benar tabtil. Kata Imam Ghazali, semasa kita berzikir tadi terus Allah, 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 hendaklah kita tumpukan, fokuskan ya, zahir batin kita itu sepenuhnya kepada Allah saja, berpaling sepenuhnya daripada makhluk. Ini namanya tabtil. Jadi dua perintah Allah ini biasanya hanya boleh dilakukan apabila kita meluangkan masa untuk berzikir, untuk tabtil kepada Allah, iaitu duduk di satu tempat memang khas untuk zikir dan tabtil. Daripada sinilah tuan-tuan, maka ulama tasawuf mengistihadkan, kalau kita mestilah kena uzlah ni maknanya tinggalkan rumah kita. Kalau kita duduk sekitar ni macam Haji Zakri ya, tinggalkan rumah, tinggalkan kerja, bukan selama-lama, sementara saja ya, 10 hari, 20 hari, 30 hari, atau selama-lamanya 40 hari. Yang biasa orang buat sekarang ni 10 hari, kerana orang bekerja ya, orang ramai bekerja. Jadi tinggalkan rumah, tinggalkan kerja, cutilah, bukan diam-diam saja. Pergi satu tempat, satu tempat yang tertentu, katalah surau, katalah masjid. Macam Imam Ghazali, dia tinggalkan Baghdad, pergi ke Damsyik. Sampai Damsyik, dia pilih Masjid Al-Amawi. Dia minta izin yang pihak yang berkuasa masjid untuk duduk dalam satu bilik. Dalam bilik itulah Imam Ghazali berkhalwat. Dia tinggalkan Baghdad, itu uzlah ke mana, ke Damsyik. Kemudian sampai Damsyik dia duduk dalam bilik, itu berkhalwat, beruzlah dan berkhalwat. Tujuannya apa? Supaya dapat melaksanakan apa yang Allah perintah dalam ayat 8 surah Muzammil tadi, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
Jadi kerana itu tuan-tuan, ayat 8 surah Muzammil ni adalah salah satu ayat yang dijadikan dalil adanya amalan uzlah dan khalwat. Di dalam budaya kita, orang Malaysia, orang Indonesia, khalwat ni biasanya diistilahkan dengan bersolok, amalan solok. Walaupun istilah ni kurang tepat, kurang tepat, kerana solok itu maknanya seluruh perjalanan zahir dan batin seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solok itu, ya, sulukun. Tapi telah digunakan oleh orang-orang Melayu, orang Indonesia, ya, di Asia Tenggara ni dengan makna solok itu, dengan makna beruzlah dan berkhalwat. Kalau kita tengok, ya, tulisan Syekh Abdul Wahab Rakan, tulisan-tulisan beliau pun bila menggunakan bersolok. Ini istilah orang di Asia Tenggara. Tapi istilah dalam tasawuf ialah uzlah. Dan dalam kitab hikam, Ibnu Athilah pun ada menyebutkan tentang uzlah, ya. Dia kata tidak ada amalan yang lebih memberi faedah kepada hati selain daripada uzlah, khalwat yang di dalamnya ada medan tafakkur,